Hai, assalamualaikum semua. Welcome back to my channel. So, seperti korang tahu, channel aku ni aku akan bincang ataupun share dengan korang konten-konten yang berkenaan dengan fakta, tips dan juga hiburan sensasi. Jadi, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga tekan bell notification dekat bawah. Okay? So, tanpa lengahkan masa lagi, let's go. Intro. Okay guys, okay, hari ni aku macam ada benda nak cerita dengan korang lah. Okay, basically cerita ataupun aku punya pendapat, okay, pasal dengan cara kehidupan kita zaman sekarang ni. Okay, especially 2021 lah, ataupun kalau nak ikutkan balik for the past 10 years. Okay, sebab aku benda ni, aku suka benda ni and aku suka baca pasal benda ni, buat research pasal fakta yang aku akan share dengan korang hari ni. Okay, to be precise, apa yang aku nak borak dengan korang hari ni adalah teknologi. Okay, kita tahu teknologi kan, gila teknologi sekarang ni. Of course, the digital age ataupun era digital orang panggil. Semua benda teknologi, semua benda memerlukan teknologi, and hampir semua benda depends on teknologi. So bagi aku itu adalah satu benda yang okay lah, macam COVID sekarang lah, kita pakai mask kan, itu dah macam kita punya new normal kan. So teknologi ni dia dah macam adapt, ataupun kita nak kena adapt dengan this teknologi punya ecosystem as part of our lives. Dia dah satu dengan diri kita ni. Ada yang mengatakan technology is everything nowadays. In a way, setuju tak setuju, tapi benda tu dia relatable. Alright, so benda yang aku nak borak dengan korang hari ni is fakta-fakta. Bukan sekadar fakta, okay? Fakta tu satu, tapi fakta yang pelik mengenai teknologi. Alright, so let's start dengan fakta yang pertama. Okay, numero uno, number one, nombor satu, RM1. So, aku rasa korang tahu apa yang aku nak borak dengan korang for the first fakta pasal teknologi ni, which is wang. Okay, wang. Semua memerlukan wang sekarang ni, betul tak? Okay, and kita pun tahu wang ni ataupun duit yang kita dah menggunakan as part of our daily lives untuk membeli itu ini, berjual beli, membeli services, semua benda lah, buat pelaburan, dia dah exist beberapa zaman dah kan. So yep, and as part of the technology dia dah evolve masa ke masa, even detik ke detik, teknologi dia evolve. Semua benda dalam dunia ni, termasuk manusia macam kita ni, kita pun nak kena evolve and adapt to the technology punya ekosistem. Okay, so kenapa aku nak cakap pasal wang, pasal duit? Okay lah, kita punya day to day lives macam ni, aku ada physical money, which is RM1 Malaysia dekat sini. Kita akan menggunakan dia lah untuk beli makanan, this and that, semua benda lah, ubat, mask, facial mask, hand sanitizer, flavor vape, kita menggunakan physical money. Tapi as technology evolves day by day, kalau korang nak tahu lah, pada masa sekarang ni, as of now, 92% wang kita ni ataupun wang di dunia ni, dia adalah dalam berbentuk digital. Okay, 92% itu adalah satu nombor yang 1% yang agak besar. So the balance is 8% tu adalah physical money yang masih sekilit, yang masih digunakan dalam dunia ni. So kenapa wang digital? So, of course, teknologi dia evolve semua benda. Okay, cara kita menggunakan duit sekarang dah evolve from physical money. Kita akan buat transaksi menggunakan online payment semua. It started off with credit card, debit card, okay, and then
kita nak transfer duit ke orang, dulu hantar duit kan pakai post kan, mintaan duit kan, and then kita hantar physically melalui post laju this and that. Sekarang tak payah, kita boleh send directly kepada orang tu melalui bank account sahaja kan. Korang tahulah, especially yang mana yang berbisnes, yang tak berbisnes pun sama, korang pun mesti tahu benda ni. Korang masuk maybanktoyo.com, CMB clicks whatsoever, masuk bank account, amount, pap, send, dah dapat. Okay, and then evolve daripada online payment, evolve kepada all of this QR payment, kau scan QR code, kita ada Grab Pay, kita ada Touch 'n Go e-wallet, kita ada Boost, and dari situ pun yalah, bila kita spend, diorang akan bagilah something, dapatlah voucher ke, free gift ke, points ke, dalam benda-benda macam tu, discounts, Grab, macam Grab Pay, Grab Food bagai, banyak discount dia bagi kan. So itu semua adalah secara tak langsung, macam mana nak cakap evolution of the technology. Okay, and this is part of it, kita punya wang. Okay, and bila dah sebut pasal 92% yang wang kita adalah dalam berbentuk digital. Okay, macam mana aku dapat number ni is by aku buat research recently. Nombor ni, di seperatusan yang pasal wang digital ni, dia telah dikira ataupun disemak oleh ahli-ahli dan juga pakar-pakar ekonomi. Okay, dia taklah accurate mana. Okay, this 92%, 8%, dia tak macam spot on in detail accurate, tak. Tapi the numbers is there. The numbers tu, dia punya ratio tu adalah satu fakta yang benar yang dikeluarkan oleh pakar-pakar ekonomi dunia ni. So kalau nak fikir balik, 92% macam tak masuk akal sebab banyak gila kot. Berapa ceruk yang pakai kan, this 8% yang pakai duit physical money kan. Of course lah, kita still ada. Okay, maybe kita still on the way untuk berada dalam evolution of the technology dalam penggunaan wang. But apa yang aku boleh nampak, and of course korang pun korang pun pandai, korang pun bijak, tahu pasal teknologi, kita pun tahu ini memang tak lama lagi in a form of digital lah lepas ni. Everything is online. So that's one thing yang fakta yang bagi aku agak amazing. And yeah, technology growing day by day, guys. Okay, so untuk yang seterusnya, aku nak tanya kepada korang lah, okay, especially kepada korang yang lahir pada tahun 90-an lah, okay, tahun 90-an. Aku jujur, aku 90-an. Berapa tu nanti lah kan. Pada tahun 90-an ataupun sebelum 90 hingga ke 94, kalau korang nak tahu lah, pendaftaran nama domain ataupun nama website adalah percuma. Okay, kau tak payah bayar apa-apa fee pun untuk adakan website. Until pada tahun 1995, ada satu syarikat ni pada tahun 1995 yang nama dia Network Solutions. Okay, diorang ni, syarikat ni, dia dah mula untuk menjual ataupun dia akan bagi charge kepada sesiapa yang nak register ataupun mendaftar nama domain. Dia ada harga dia, and harga dia adalah yang bagi aku meripik lah. Okay, harga dia dalam sekitar 4,500 harga dia. Dan itu memang agak mahal lah, especially jelah 90-an kot, dengan harga 4,000 lebih dekat 5,000 kan, 5,000 kan, untuk sebiji nama website, which is tak masuk akal lah. Okay, so this is something yang bagi aku agak bizarre lah, agak macam damn, aku nak kena bayar 5,000 untuk aku punya website, which is kau nak bandingkan dengan sekarang kan, kau dah boleh buat sendiri, kau dah ada website punya experts untuk buat website untuk korang kan, untuk bagi nama untuk website korang, nak letak apa jadah korang nak kat dalam website korang kan, pada harga yang jauh-jauh lagi murah lah. So bagi aku time tu dia tahu yang syarikat Network Solutions ni, dia dah boleh nampak, dia dah boleh foresee, dia dah buat forecast maybe yang teknologi akan evolve, ramai akan menggunakan website. So dia dah fikir a few steps ahead lah. So bagi aku diorang ni pandai lah. Okay, syarikat ni dia akan memberikan sebanyak 30% kepada National Science Foundation. Reason dia is untuk mewujudkan
Dana Infrastructure Intellectual Internet. So diorang tak dapat lah semua duit tu, okay. Tapi bagi aku it's a good thing lah, sebab dia akan bagi a portion of this amount untuk mengadakan dana sekian-sekian lah, okay. Maybe untuk growkan lagi teknologi, to create that evolution of the technology, okay. Tapi disebabkan banyak, aku rasa ramai orang ni lah, ramai orang komplain ataupun diorang dapat tahu yang tak ramai yang boleh mengeluarkan jumlah duit yang banyak tu, yang hampir 5,000 untuk adakan website. Diorang macam batalkan lah, diorang batalkan konon macam this subscription yang 4,400 untuk setahun ni, diorang akan kurangkan. Diorang telah kurangkan kepada 2,900 untuk 2 tahun. Bagi aku itu dia make much more sense lah, sebab kau imagine lah kalau orang yang betul-betul ada company yang nak buat business, belum apa-apa lagi kau nak kena keluarkan hampir 5,000 untuk mengadakan satu website. Itu belum lagi dengan any additional services, nak buat page, all those benda-benda website tu lah kan. So bila diorang kurangkan jumlah tu, maka lagi ramailah orang lagi berminat untuk membeli ataupun mendaftar nama dekat website. So this is another fakta yang aku rasa macam gila lah. But in a way, syarikat network solution ni diorang pandai lah, diorang dah beritahu dah orang perlu teknologi untuk bergerak ke hadapan. Okay guys, next on. Okay, untuk fakta yang terakhir aku nak share dengan korang. Okay, this time fakta dia bagi aku aneh. Okay, aneh ataupun pelik. Okay, so fakta ni adalah berkenaan dengan Apple. Okay, the one and only famous Apple. Okay, so sampai sekarang kita tahu lah kan, Apple ni kan, diorang ni adalah pioneer dalam teknologi ataupun the future of technology, okay. Dengan segala projek yang diorang buat, dengan devices yang diorang keluarkan, okay. Diorang keluarkan iMac yang zaman dulu yang bapak gerabak sampai sekarang macam gila futuristic. Diorang started dengan iPod, keluarlah iPod movie, iPod video, iPod mini, itu ini, and then pada tahun 2008 keluarnya lah iPhone, the first iPhone 3G. Bagi aku betul lah aku dapat guna sekejap, walaupun itu adalah satu iPhone yang turun temurun, okay. Sebab bapak aku dia pernah guna, and then dia bagi aku guna sekejap. So aku pernah menggunakan iPhone 3G itu, which is aku suka build quality dia, memang stylo, even though design dia tebal, biasalah old school kan, berapa tahun kan. Okay, and then datangnya lah MacBook, datangnya iPad selepas tu kan. So kita tahu Apple ni memang the titan of all these technologies kan. Okay, and time tu dia punya closest competitor dia adalah Samsung lah, okay. Tapi macam sekarang dah ada Huawei, yang ada satu ketika Huawei dah manage to tapau Apple dari segi smartphone punya dunia kan, world of smartphone kan. Huawei dia ada berada dekat top sekarang, and then iPhone pun dia potong balik. Diorang bergaduh, diorang dua ekor tu je lah kan. Dan juga Apple ni pun aku rasa korang pun tahu lah, tak kisahlah bukan Apple user ke Android user ke, korang tahu benda ni. Apple ni dia bina dia punya very own ecosystem, okay. So kepada Apple users sahaja yang dapat rasa benda ni, dapat lalui benda ni, and tahu je benda ni, okay. Dia punya ecosystem dari segi lah, kau punya devices Apple Watch, okay. Dia punya Apple Watch, korang boleh seamlessly connect with each other punya device, okay. Ni dia punya ecosystem, and dia punya ecosystem ni lah yang membuatkan dia yang dia ada status yang agak premium and mahal lah orang kata okay. So kita pun tahu ekosistem dia macam setengah orang macam alamak susah siap macam ni nak transfer benda itu ni pun susah kan. Tapi macam sekarang dah senang, with the evolution of technology, kita dah boleh transfer benda daripada Apple ke Android devices dengan mudah lah, okay. And sekarang pun Huawei pun dia dah adapt that ecosystem, dia dah buat dia punya ecosystem sendiri. Dia ada isu dia lah, aku malas sebut lah, okay, sebab isu dia agak besar. Tapi
Point ni aku nak cakap bukan pasal Apple punya future teknologi, okay? Ini apa yang mereka telah buat pada tahun 1986. Aku rasa tak lama selepas Steve Jobs meninggalkan syarikat kesayangan dia tu, okay? Apple famous for iPhone, famous for this and that. Tapi korang pernah tahu tak yang Apple ni dia pernah involve dengan industri fashion ataupun pemakaian. Okay, diorang ada clothing line sendiri tau. Okay, and clothing line Apple ni diorang namakan as the Apple Collection. Aku macam terkejut dan tergelak pun ada, sebab apa comel shoot kan, kau power buat iPhone semua itu ni kan, smartphone bagai, tapi dulu kau pernah terfikir juga nak buat clothing line and ada gambar dia kan, ada design dia. Kita pun tahu Apple ni dia lebih kepada, kita tengok dia punya design smartphone dia semua kan, dia punya MacBook punya design, iPad design, semua ni minimalist and very elegant looking lah kan. Tapi dengan fashion, in the fashion sense, bagi aku lah tak kot. Sebab dia ada mengeluarkan satu design t-shirt yang just a plain white t-shirt and then ada tulisan Apple across macam ni, dengan dia main dengan colour-colour tu. Aku tak tahulah time tu, tahun 86, lama tak lama lah, tapi mungkin itu kot taste diorang time tu. Of course, maybe in a business point of view, maybe diorang nak cuba explore a different kind of business industry kan, ni lah, jomlah try, okay? Ataupun ataupun adakah itu yang menyebabkan Steve Jobs pula macam korang ni nak main buat baju pula. Kita tak tahu. Ataupun team Apple dah crack, dah mental, Steve Jobs caw kan, dah mental, tak tahu nak buat apa, buat baju lah, manalah tahu kan. So ini adalah 3 fakta yang menarik lah yang aku nak share dengan korang hari ni. So aku harap korang enjoy dengan aku punya content hari ni. And kalau korang ada apa-apa nak cakap, nak komen ke, nak tanya ke apa, just tinggalkan apa-apa dalam ruangan komen. And thank you so much for the support. Aku harap korang enjoy aku punya content hari ni. And jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Yang paling penting, jangan lupa untuk tekan the bell notification kat bawah, so that korang takkan tertinggal semua konten aku yang aku akan upload pada masa akan datang. Okay guys, thank you for the support. As always, never stop creating. Assalamualaikum. Motif dia adalah untuk mengadakan dana infrastruktur internet. Dia akan berikan 30% daripada jumlah 4,400 tu kepada dana infrastruktur susah banget nak sebut.